Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni Tini nak buat live selama 15 minit di Facebook page Tiram Travel Langkawi. Okey, hari ni Tini nak bercakap berkenaan adab. Itu adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah SAW. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Tini ada 20 adab makan dan minum yang Tini nak terangkan sedikit pada pagi ni. 20 adab makan dan minum mengikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, mengikut sunnah Rasulullah SAW adalah sangat penting bagi setiap Muslim. Sunnah yang dapat membentuk keintiman dan keharmonian di dalam rumah tangga dan keluarga kita, insya-Allah. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sunnah yang pertama adalah basuh tangan. Okey, seperti yang kita tahu, basuh tangan memang basic lah. Tambah di zaman 2020 ni, basuh tangan bukan sekadar untuk makan saja, tapi sentiasa kena basuh tangan lah untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID. Okey, membasuh tangan ini menurut satu pendapat bukanlah merupakan satu sunnah secara umum. Ini kerana ia bergantung kepada keadaan, iaitu jika tangan kotor maka dibasuh, dan jika tidak cukup dengan menyapu tangan. Pendapat ini berdasarkan dua hadis yang menyebut, itu hadis yang pertama bahawa Rasulullah SAW masuk ke tandas, kemudian baginda keluar, maka baginda makan dan baginda tidaklah minum air. Sekejap ya, bising dah pula, lupa nak silent. Okey. Baginda Rasulullah SAW masuk ke tandas, kemudian baginda keluar, maka baginda makan dan baginda tidaklah menyentuh air. Ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Okey, satu lagi hadis bahawa Rasulullah SAW apabila baginda ingin tidur sedangkan baginda berjunub, maka baginda berwuduk seperti wuduk untuk solat, dan apabila baginda ingin makan maka baginda membasuh kedua tangan baginda terlebih dahulu. Okey, yang ni memang kita kena basuh lah untuk mengelakkan daripada bakteria, sebab sekeliling kita ni kita tak nampak bakteria tu. Jadi macam atas meja ni pun ada. Jadi kalau nak makan, seelok-eloknya memang basuh tangan lah. Kemudian yang kedua ialah membaca bismillah. Yang ni memang satu, orang cakap dari kecil lagi semua kita diajak lah. So membaca bismillah ni antara salah satu adab lah. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Nabi SAW bersabda kepada seorang kanak-kanak yang makan di samping baginda, wahai kanak-kanak, sebutlah nama Allah. Okey, ini merupakan satu suruhan yang jelas mengenai membaca bismillah. Jadi nak makan, bacalah bismillah untuk kita, orang cakap, lebih berkat lah kita punya makanan. Kemudian baca doa makan. Okey, yang ketiga, berkumpul sewaktu makan. Adalah digalakkan untuk berkumpul sewaktu makan menurut cara yang dibenarkan syarak, iaitu tiada percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah kamu berkumpul untuk makan makanan kamu dan sebutlah nama Allah agar diberkati kamu padanya. Okey. Makan beramai-ramai. Kita kalau makan seorang-seorang ni, orang cakap boring lah kan. So makan pun kadang-kadang tengok makanan pun tak selera. Kalau kita makan ramai-ramai ni, memang aura dia lain. Contoh macam adik-adik kita main rumah, kita makan, orang cakap seronok makan tu. So jadi makanan yang biasa pun jadi sedap. Okey, kemudian sebutlah nama Allah agar diberkati. Contohnya macam bismillah lah. Bismillah.
Yang ni adalah hadis riwayat Abu Daud. Okey, yang keempat adab yang keempat adalah makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Okey, yang ni memang dari kecil lagi kita memang sentiasa diajar untuk makan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Kerana bila kita guna tangan kiri, yang pertamanya orang cakap tuk-tuk ataupun mak kita cakap basuh berak pun tangan kiri, makan pun tangan kiri. So kotor kan? Itu cara-cara antara satunya orang tua-tua guna dulu lah untuk musik kan. Kata basuh tangan pun tangan kiri, makan pun tangan kiri, kotor lah kan. So tak sesuai. Jadi sebab yang utamanya adalah kerana syaitan pun makan menggunakan tangan kiri dan minum pun menggunakan tangan kiri. Jadi kita memang kena makan menggunakan tangan kanan dan minum pun guna tangan kanan. Okey, seperti Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya, kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. So kalau tak nak ikut jejak syaitan, makanlah menggunakan tangan kanan. Ada yang kidal, macam mak Tini, dia kidal, dia menulis tangan kanan, tapi kalau buat kerja semua tangan kiri. Kadang-kadang tu ada jugalah dia macam pegang canca, nak makan menggunakan canca, sudu kan, nak makan menggunakan sudu, dia guna tangan kiri. Tu pun kadang-kadang Tini tegur. So sekarang dia dah mula belajar guna tangan kanan, Alhamdulillah dah semakin okey. Kemudian mula makan di tepian, tidak di tengah. Yang ni memang sunnah. Selalunya kalau kita makan macam zaman Rasulullah dulu, memang makan menggunakan talam. Jadi yang ni sabda Rasulullah ni, yang mana apabila seorang kamu makan suatu makanan, maka janganlah dia mula makan makanan yang berada di puncak pinggan. Akan tetapi hendaklah dia makan makanan daripada bahagian sebelah bawahnya, kerana sesungguhnya keberkatan itu turun daripada puncaknya. Jadi macam kita selalu makan hidang, orang cakap zaman sekarang ni dah jarang orang nak makan guna talam. Macam dulu talam, so makan dari tepi dulu. Macam sekarang ni hidang selalunya ada macam pinggan-pinggan kan. Jadi janganlah terus ambil yang tengah. Memanglah waktu tu yang sedap tu ada kat tengah, tapi seelok-eloknya kita ambil yang dari tepi dulu. Kemudian tidak tongkat tangan. Contoh tongkat tangan ni macam yang ni. Makan sambil tongkat tangan tu macam ni ke, macam ni ke. So kalau nak makan jangan tongkat tangan, kerana Nabi SAW pun pernah bersabda kepada seorang lelaki di samping baginda, iaitu dia berkata, saya tidaklah makan sedangkan saya di kala itu bertongkat tangan. Juga digalakkan makan di dalam keadaan secara duduk berlutut dan mengulurkan kedua tapak kaki atau mendirikan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri separuh tempoh ataupun bersila. Jadi Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk makan secara macam duduk bersila, duduk di bawah. Okey, macam tak Rasulullah SAW ni tak menggalakkan kita makan di atas meja, iaitu duduk di atas kursi lah. Macam sekarang kita duduk atas kursi kan, makan di atas meja. So Rasulullah SAW pun tak menggalakkan kita untuk makan di atas meja dan duduk atas kursi, kerana kalau kita makan duduk atas kursi memang selesa dan kita akan duduk lama dekat situ. Sebab itulah ramai orang selalu lepak kat kedai makan kan. Jadi Rasulullah sebenarnya tak menggalakkan untuk kita berada duduk lama-lama macam tu. Kemudian yang ketujuh adalah tak mencela makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memberitakan, tidaklah sekali Nabi SAW mengaitkan makanan yang terhidang. Jika baginda berselera, baginda memakannya, dan jika baginda tidak ingin, baginda meninggalkannya. So macam kalau setengah orang dia makan macam kita kan, kalau makan makanan tak sedap tu je cakap tak sedap ke, masin ke ataupun sebagainya. Jadi yang ketujuh ni adabnya adalah tak mencela makanan lah. Walaupun tak sedap, kalau tak sedap makan sikit.
ataupun tak makan langsung. Kalau sedap, makanlah banyak kan. So jangan mencela makanan. Setengah orang ni memang dah jadi tabiat lah, kalau masak tak sedap tu cakap tak sedap lah masak. So kadang-kadang orang yang masak tu dia penat. Macam mak-mak kita kan, dia masak penat, dah lah penat satu pasal, tiba-tiba orang cakap tak sedap. Tu yang merajuk tu. So elakkan daripada mencela makanan. Kemudian bercakap mengenai kebaikan makanan. So semasa makan, para ulama menggalakkan untuk bercakap mengenai kebaikan makanan. Akan tetapi ia tidak bermaksud bercakap ketika makanan berada di dalam mulut. Kalau macam makanan tu sedap ke ataupun makanan tu ada khasiat, memang digalakkan untuk kita bercakap mengenai kebaikan makanan tu lah. Kemudian yang ke-9, makan suapan yang terjatuh. Yang ni selalunya orang kalau makanan terjatuh kita akan buang terus. Sebab apa? Katanya kotor. Tapi mengikut sunnah Rasulullah SAW, baginda kalau makanan terjatuh, buang je benda-benda yang kotor dan makan balik. Ini mengelakkan daripada berlaku pembaziran lah. Membazirkan makanan kepada syaitan. Setengah kita macam makanan tu kotor, buang terus. Sebenarnya cara yang betul adalah kita buang kotoran ataupun benda-benda yang kotor lah, kita buang. Kemudian makan makanan tu balik. Jangan membazir. Kemudian tidak bernafas dalam bekas minuman. Yang ni memang selalunya orang kalau minum air, teguk tu tak tahu berapa kali dia ikut je. Orang kata sekali harum minum sambil bernafas. Ini memang tak digalakkan lah. Tak ada orang cakap. So sebaiknya kita cara yang terbaik adalah minum sekali nafas lah. Macam kan minum, dia tak ada hembus, orang tu tarik buang nafas lah, macam tu. Kemudian yang ke-11 adalah tak makan banyak. Iaitu sabda Rasulullah SAW, orang mukmin itu makan menggunakan sebuah perut, sedangkan orang kafir itu makan menggunakan 7 buah perut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau mengikut cara sunnah pun, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang kan. Jadi elakkanlah banyak yang orang kata makan sampai makan sungguh-sungguh lah orang kata. Okey. Seterusnya adalah yang ke-12 adalah larangan makan sambil meniarap. Orang Kedah panggil meniarap. So tak boleh makan sambil meniarap lah. Salim meriwayatkan daripada sumber bapanya bahawa Nabi SAW melarang seorang lelaki makan sedang dia duduk meniarap. So yang ni hadis riwayat Ibnu Majah. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, yang ke-13 adalah ucapan penjamu. Jadi sebagai orang yang menjamu, contoh dia macam ada tetamu ke ataupun tak ada tetamu, kelam. Alamak. Okey, yang ke-13 adalah ucapan penjamu, iaitu makanlah. Jadi sebagai seorang penjamu, memang disarankan ataupun dituntutlah untuk kita semawa, orang cakap semawa. Macam kalau kita hidangkan makanan dekat orang, so kita perlu ucap, macam contohnya makanlah ataupun minumlah. So yang ni antara salah satu adab lah. Sebagai seorang penjamu, memang kena semawa, orang cakap. Yang ke-14 adalah menjilat pinggan dan jari. Yang ni Rasulullah SAW menyuruh umatnya menjilat jari dan pinggan sesudah makan. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidaklah mengetahui bahagian manakah makanan kamu yang mengandungi keberkatan. Okay, actually dia minta maaf sangat sebab dekat sini bangunan ni memang dah lama ada operasi renovate lah. So akan ada bunyi-bunyi sikit.
So tapi tak apa, ini akan terus terangkan sedikit berkenaan adab lah. Kemudian okey, kita sambung pasal menjilat pinggan dan jari. Di dalam hadis lain, hadis yang seterusnya, apabila salah seorang kamu makan suatu makanan, maka janganlah dia menyapu tangan dengan sapu tangan sehingga dia menjilat makanan itulah. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi sunnah Rasulullah pun lepas makan jilat-jilat jari kan. Yang tu pun selalunya Tini tengok mak ayah Tini selalu buat. So semoga semua orang pun ikutlah salah satu sunnah ni. Kemudian larangan bangun sehingga hidangan diangkat. Yang ni memang salah satunya untuk kita nak macam apa? Nak jaga, contoh kalau kita makan ramai-ramai. Jadi jangan bangkit selagi semua tak habis makan. Yang ni memang disarankan ataupun memang Rasulullah sendiri pernah bersabda lah tentang ni. Jadi contoh dia macam kita makan ramai, semua dah habis makan, tapi ada seorang tu dia mungkin baru makan ataupun dia makan lambat dan makanan ni belum habis. Tapi kalau kita bangkit, kita akan buat dia, orang cakap apa, semalu lah. Walaupun semua dah makan habis, kita makan tak habis lagi kan. Jadi untuk nak mengelakkan daripada ataupun nak hormat orang yang makan tak habis tu, so jangan bangunlah. Mungkin kita boleh makan sisa-sisa yang ada ataupun sambil-sambil sembang ke atau sebagainya kan. Jadi tapi janganlah sembang waktu makan. Yang tu tak beradab dah orang kata. Mungkin makanan duduk dalam mulut, duduk cakap-cakap lagi kan. So antara sesuatunya jangan bangun sehingga hidangan diangkat. Kemudian yang ke-16, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah selepas makan. Okey, yang ini terdapat beberapa doa selepas makan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita juga turut digalakkan untuk mendoakan untuk penjamu kita yang menjamu hidangan kepada kita lah. Contoh dia macam kita pergi rumah orang, dia jamu kita makan. So doakanlah kepada dia semoga dimurahkan rezeki kan. So yang ke-17, membasuh tangan sesudah makan. Yang ini antara salah satu adab lah. Kerana Nabi SAW pun pernah bersabda, siapa yang tidur sedangkan tangannya terdapat daging busuk dan dia tidak membasuhnya, tiba-tiba dia dikenai sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan di atas dirinya sendiri. Contoh dia macam kalau yang ni pun orang cakap basic lah, selalu mak-mak kita selalu kata basuh tangan sebelum tidur kan, ataupun basuh tangan selepas makan. Memang selalu semuanya orang kalau lepas makan membasuh tangan. Jadi tak ada lah bau-bau bekas makanan ke ataupun sisa-sisa makanan yang lekat dekat jari-jari kita kan. Ni kalau tak basuh tangan, malam tikus gigit ataupun lipas gigi, lepas tu sakit marah. So salahkan diri sendiri lah sebab cuai. Dekat sini kat kita macam kat Malaysia ni ada je ayak kan, so tak ada masalah, basuhlah tangan. Kemudian yang ke-18, mendahulukan orang sebelah kanan. Hadis menyebut pernah dibawa susu yang telah dicampur air kepada Nabi SAW, sedang di sebelah kanan baginda ada seorang Arab desa, dan di sebelah kiri baginda terdapat Abu Bakar, maka lalu baginda minum. Kemudian baginda memberikan kepada Arab desa sambil baginda bersabda, hendaklah disambungkan kepada orang sebelah kanan. Kemudian maksudnya macam kita minum atau kita makan. Contoh dia macam orang sebelah kanan kita nak lauk, dan orang sebelah kiri pun nak lauk. Tapi bagilah kat orang sebelah kanan dulu. Kemudian disambungkanlah atau sebagainya. Kemudian pemberi minuman. Minum yang terakhir. Dalam hadis sumber dari Abu
Qatadah yang panjang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya memberi minum kepada suatu kaum itu adalah peminum yang terakhir. Dialah peminum yang terakhir, maaf. Okey, larangan yang ke-20, adab yang ke-20 adalah larangan makan dan minum dalam bekas emas dan perak. Yang ni memang sangat-sangat penting, iaitu hadis menyebut siapa yang minum dalam bekas daripada emas ataupun perak, maka sungguhnya akan menggelegak dalam perutnya, iaitu bakaran api neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kita tak boleh makan ataupun minum menggunakan bekas emas ataupun perak. Jadi ilmuwan Islam sependapat tentang keharaman makan menggunakan bekas emas dan perak sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Walaupun perempuan ni kita tahu yang kita boleh pakai emas, tapi kita dilarang untuk makan menggunakan pinggan emas ataupun bekas emas dan juga perak. Jadi memang tak bolehlah, Islam melarang. Okey, wallahu a'lam. Sekian daripada presentation Tini hari ini. Semoga apa yang Tini sharing dapat memberi ilmu sedikit sebanyak lah. Dan terima kasih kepada yang sudi menonton dari awal sampai habis. So untuk next, boleh saja apa yang Tini boleh terangkan untuk live seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.